Hai, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, video kali ini menerangkan mengapa saya memilih emas sebagai simpanan. Okey, kita buat santai saja, okey. Cara-cara video-video santai, berbual, borak. You all boleh tanya dekat komen kenapa dan macam mana. Siapa yang tak tahu macam mana nak saving boleh terus komen ataupun terus direct message WhatsApp saya. Okay, yang pertama ialah galis inflasi. Cuba kita bandingkan kuasa membeli wang ringgit yang semakin susut setiap tahun. Zaman ibu bapa kita, masa kita kecil-kecil dulu, kalau kita bawa 10 sen pergi sekolah pun boleh. Masa tu saya sekolah, saya bawa 40 sen je. Sekarang, boleh tak budak-budak sekarang bawa 40 sen pergi sekolah? Masa anak saya last kali, saya bagi diorang RM3. RM3 atau RM4. Kalau bawa 40 sen, dapat apa? Kan, bawa 1 dinar pada tahun 1500 tahun yang dulu boleh beli seekor kambing. Dan sekarang pun 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Okey, yang kedua ialah kenaikan harga emas dalam jangka masa panjang. Walaupun simpan emas ni tak ada dividen, tapi nilainya yang sentiasa naik dalam jangka masa panjang. Bila kita tengok sejarah harga emas bertahun-tahun sebelum ni, harga emas sentiasa berubah. Atau dalam jangka masa pendek dia sentiasa berubah-ubah. Tapi bila kita tengok dalam jangka masa panjang, dia terbukti sentiasa naik. Okey, saya bagi contoh kenaikan harga emas ya. Dalam jangka masa panjang, pada tahun 2003 harga emas hanya sekitar RM30. 2008 RM80. 2015 RM150, 2018 RM180, pada 2020 RM220. Dan hari ni hari ni ialah 17 hari ni ialah 16 hari bulan Februari 2021. Harga emas RM259 dan semalam ialah RM260. Nampak tak? Bila dalam jangka masa pendek, harga emas dia akan turun naik dan kita boleh nampak harga dia tak stabil dalam sebulan tu. Tapi dalam tahun, bila kita tengok tahun, harga emas semakin lama semakin meningkat. Okay, kalau tak percaya awak boleh buat research sendiri. Yang ketiga ialah emas ialah duit yang sebenar. Percaya tak? Betul juga. Saya dah research, saya dah kaji dan saya punya mentor-mentor kewangan semua mengatakan yang emas ialah duit yang sebenar. Okey, duit hadir dalam pelbagai bentuk. Wang ringgit ialah kertas. Duit kertas. Wang ringgit ialah duit kertas. Maksudnya fiat money. Manakala emas ialah duit dalam bentuk logam dan berharga. Okay, bila kita beli emas, sebenarnya kita hanya mengalihkan sebahagian duit kertas kita kepada duit. Okey, bila kita beli emas, sebenarnya kita hanya mengalihkan sebahagian duit kertas kita kepada emas. Dalam emas tu ada duit kita, betul tak? Kita hanya mengalihkan saja duit kita kepada bentuk emas. Emas digunakan sebagai mata wang oleh tamadun manusia purba seperti Empire Rome dan tamadun Islam. Hari ini emas masih digunakan sebagai mata wang. Nak guna terus untuk transaksi jual beli pun boleh, sesetengah daripada tempat terima bayaran dalam emas, atau nak tukar dulu kepada duit ringgit sebelum guna pun boleh. Jadi emas tu memang berharga. Okey, yang keempat ialah aset yang mampu milik. Ketika orang ramai mengeluh tak mampu nak beli aset hartanah yang makin lama makin mahal. Betul, harga hartanah makin mahal. Dulu harga rumah berapa ribu je, sekarang beratus-ratus ribu sampai 1 juta. Kita pun tak mampu nak beli. Ada orang yang cari alternatif beli aset mampu milik, iaitu emas. Emas ialah aset ya.
Emas adalah aset kerana nilainya yang semakin naik setiap tahun seperti hartanah. Kini kita boleh simpan aset dalam modal serendah RM100 setiap bulan. RM100 bersamaan dengan 0.39 ataupun 38, okey, ataupun 0.4 gram emas. Boleh kumpul sikit-sikit, lama-lama sebukit emas, segunung emas pun awak boleh simpan. Nanti bila jumlah gram emas dah banyak, boleh je jual balik emas tu dan tukar kepada aset hartanah. Nampak tak? Kita boleh kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay, yang kelima ialah benteng kewangan. Bila cakap bab kewangan, semua orang mesti cakap pernah ada istilah dana kecemasan. Dana kecemasan ini fungsinya sebagai backup. Masa senang tak nampak gunanya. Kita hanya akan menghargai dana kecemasan ni jika tiba-tiba perlukan duit yang banyak. Contoh, bila berlaku musibah kewangan seperti kita rosak, dibuang kerja, ahli keluarga sakit, bisnes lingkup dan lain-lain. Selain tu, selain wang tunai, kita boleh simpan emas sebagai benteng kewangan kita yang terakhir. Jika perlu, kita boleh tunaikan benteng emas kita ini untuk menjual atau pajak ke arah nu untuk dapatkan instant cash. Sebenarnya ini banyak dilakukan oleh kuasa besar ekonomi dunia seperti negara China dan Rusia yang sentiasa menambah gold reserve mereka. Emas ni akan jadi penyelamat negara jika berlaku kegawatan ekonomi atau peperangan. Bayangkan jika ada peperangan macam sekarang, syukur semua masih aman, damai. Jika ada peperangan, emaslah penyelamatnya. Okay, setakat ni tu saja 5 yang menarik perhatian saya untuk saya jadikan duit saya kepada emas untuk selamatkan saving saya. Semua kalau berminat untuk mengalihkan duit kepada emas dan menukar duit kepada emas, hanya perlu telefon atau WhatsApp. Saya akan bantu buka akaun pendaftaran, semua free, tak ada bayaran. Akaun Gap bermula dengan 100 pun boleh. Macam nak daftar memang semua online, semua di hujung jari. Awak boleh kawal sendiri. Anda boleh kawal sendiri anda punya akaun, nak beli berapa, nak beli apa. Kita ada emas perhiasan pun ada. Tapi yang saya suggestkan kalau untuk pelaburan dan simpanan, lebih baik membeli dinar ataupun gold bar. Okay, sekian saja. Jumpa lagi next video. Bye. Jangan lupa like, share and subscribe.